Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ernavita binti Atan ingin membentangkan kertas kerja yang bertajuk Rekonstruksi Vokal Bahasa Minangkabau Purba. Okey, pengenalan. Kajian tentang bahasa Minangkabau Purba telah lama dilakukan oleh ramai pengkaji di seluruh dunia, terutama sekali yang melibatkan pengkaji yang berasal dari tanah asal mereka, iaitu di Indonesia. Okay, kajian ini adalah untuk merekonstruksi vokal varian Minangkabau Purba, iaitu bahasa Minangkabau Purba yang wujud di kawasan Sumatera Barat, Indonesia dan di Malaysia, terutama di kawasan Semenanjung Malaysia. Rekonstruksi bahasa Minangkabau Purba ini akan dijalankan dengan menggunakan kaedah perbandingan kualitatif. Rekonstruksi varian ini menggunakan kaedah rekonstruksi dalaman. Okay. Kriteria rekonstruksi yang digunakan ialah menentukan kata kognet, mencari perangkat kesepadanan dan menentukan rekurensi fonem dan memperoleh fonem purba. Sebanyak 16 varian Minangkabau telah dikaji, terutamanya di kawasan Sumatera, Indonesia dan di kawasan Semenanjung Malaysia. Kawasan Sumatera terdiri di kawasan Bangkinang, Payakumbuh, Tanah Datar, Rau, Pancung Soal, Pangkalan Kota Baru, varian Agam Barat, Agam Timur, Muara Sungai Labu, Pariaman, dan di kawasan Malaysia pula, iaitu di Semenanjung Malaysia adalah di kawasan Negeri Sembilan, iaitu di kawasan Kampung Gagu Jelebu dan Kampung Talang Kuala Pilah. Manakala di kawasan Selangor, di kawasan Kampung Padang Hulu Langat dan kawasan Ulu Rening Batang Kali, seterusnya di Kampung Sesapan Batu Minangkabau, dan negeri yang seterusnya adalah di kawasan Negeri Pahang, iaitu di kawasan Janda Baik. Permasalahan kajian. Kajian ini bertitik tolak daripada kajian yang telah dilakukan oleh Nadra pada tahun 2006 yang telah meneliti bagaimana rekonstruksi bahasa Minangkabau dilakukan. Bagaimanapun, Nadra ini telah menggunakan kaedah secara pemetaan, iaitu mengamati titik pemetaan kawasan dialek Minangkabau yang tersebar di Sumatera Barat. Kajian ini memberikan maklumat variasi dialek Minangkabau itu sendiri. Nadra juga telah memberikan penjelasan bahawa daripada kajiannya didapati ada unsur fonologi bahasa Minangkabau di Sumatera Barat, dan beliau telah mengelompokkan sebanyak 16 dialek, morfologi kepada 39 dialek dan akhirnya leksikal kepada 7 kawasan dialek. Dan saya telah menggunakan 7 kawasan dialek ini sebagai satu kawasan tempat untuk saya membuat kajian di kawasan Sumatera Utara tersebut. Okay. Medan 1986 pula menggunakan teori linguistik struktural, dialektologi dan linguistik komparatif seperti yang diperkenalkan oleh Raimo Antilo dalam kajian yang dijalankan. Medan telah menggunakan teori linguistik komparatif dan digunakan untuk mencari hubungan variasi unsur-unsur fonetik yang ditentukan. Okay. Medan hanya menggunakan teori ini untuk melihat pengelompokan variasi dan titik pemetaan sahaja, dan mereka tidak menggunakan rekonstruksi dalaman ataupun menggunakan klasifikasi atau sebagainya dalam kajian mereka. Okay. Manakala sarjana yang ketiga, saya merujuk kepada kajian yang dilakukan oleh Media Sandra Kasih pada 2004, yang mana beliau telah menghasilkan konsep kata sapaan dalam kalangan masyarakat umum maupun masyarakat kelas atasan, yang mana daripada kajian yang beliau lakukan didapati ada gelaran seperti Datuk, Baginda, Sultan dan sebagainya yang diperjelaskan dan mampu memberikan pedoman kepada masyarakat umum untuk berkomunikasi dengan lebih baik dalam kalangan mereka dalam bersosial. Okey, objektif kajian adalah yang pertama, merekonstruksi vokal varian Minangkabau untuk memperoleh bahasa Minangkabau Purba.
yang mana rekonstruksi bahasa Minangkabau ini dilakukan dengan berdasarkan kriteria tertentu, iaitu bermula dengan menentukan kata-kata kognat yang wujud dalam semua varian Minangkabau. Yang kedua adalah kata-kata kognat itu diperoleh melalui menyusun set-set korespondens bunyi. Dan yang ketiga adalah apabila perangkat koresponden bunyi ini diperoleh, maka fonem purba daripada perangkat tersebut akan dapat ditentukan. Okey, pendekatan kajian pula dilakukan dengan menentukan kata-kata kognat daripada bahasa turunan yang dijadikan bahasa bandingan, yang mana perkara ini telah saya kaitkan dengan pendapat Crowley yang mengatakan penentuan kata kognat ini perlu dilakukan setelah kata yang menunjukkan kesamaan bentuk makna yang disebabkan oleh faktor perbetulan, pinjaman dan ikonik diasingkan terlebih dahulu. Okey, seterusnya dapatan kajian. Berdasarkan perangkat kesepadanan terhadap 200 perkataan yang telah direkonstruksikan, saya mendapati varian bahasa Minangkabau purba ini memiliki 6 fonem, iaitu I, U, O, E, dan A yang terdiri daripada 1 vokal depan, 2 vokal tengah dan 2 vokal belakang. Okay. Ini adalah contoh-contoh perkataan yang diperolehi daripada data yang diperolehi di kawasan kajian. Contohnya perkataan kiri. Kiri merupakan perkataan kida untuk bahasa Minangkabau purba yang dituturkan oleh pelbagai kawasan yang menjadi majoriti kepada masyarakat tersebut menyatakan kiri adalah kida dalam bahasa Minangkabau purba. Manakala perkataan jari adalah hampir serupa dengan bahasa Melayu, iaitu jari yang disebut oleh masyarakat di kawasan Bangkinang, Payakumbuh, Pancasila dan sebagainya. Seterusnya adalah suku kata terbuka untuk perkataan suku kata terbuka, yang mana perkataan lopeh, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil lepas. Tentu anda semua pernah mendengar nyanyian lagu Ayam dan Lopeh. Itu adalah perkataan yang berasal daripada Payakumbuh. Lopeh, mereka di sana menggunakan perkataan lepas adalah lopeh. Manakala perkataan seterusnya adalah perkataan cerek ataupun cerek. Cerek dalam bahasa Minangkabau. Seterusnya perkataan U, pusat dipanggil pusat di sana. Kemudian yang paling yang saya menarik perhatian saya daripada kajian yang saya perolehi adalah perkataan perempuan. Perempuan dipanggil padusi. Kebanyakan data yang diperolehi mereka memanggil perempuan tu sebagai padusi. Itu di kawasan Tanah Datar, Pangkalan Kota Baru, Agam dan sebagainya. Kemudian perkataan bendul dipanggil bendua. Kesimpulannya daripada kajian yang saya perolehi untuk rekonstruksi fon vokal varian bahasa Minangkabau purba ini adalah kajian ini melihat beberapa fonem yang telah menjadi kepada 16 variasi Minangkabau purba ini telah menghasilkan hanya 6 vokal variasi Minangkabau purba, iaitu I, U, O, E, dan A. Dan inovasi yang terbentuk secara sporadik yang berlaku baik pada fonem vokal yang dipaparkan maupun bentuk inovasi ini bersifat ciri yang masih baru. Kemungkinan terjadinya inovasi ini kerana adanya faktor migrasi dalaman yang menyebabkan ciri tersebut dalam wilayah yang telah menjadi lokasi kajian. Contohnya di kawasan Kampung Janda Baik di Pahang dan kawasan Kampung Ulu Rening di Hulu Selangor atau di Batangkali. Sekian saja untuk kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.